Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat sidang jemaah yang Allah rahmati sekalian, alhamdulillah pagi ini Allah memberikan kita ruang dan peluang, izin Allah kita dapat menyambung pembelajaran tadabbur ringkas surah Yusuf, yang mana kita telah pun sampai kepada ayat yang ke-45 dan nota pun telah selesai. Kita akan masuk pada ayat yang ke-46 pada pagi ini. Kita bacakan ayat ni terlebih dahulu, kemudian kita akan membuat sedikit ulang kaji ayat 46 berkaitan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Kita tak boleh nampak ya ayat 46. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Ayat 46 ini adalah adegan yang ketiga yang berada pada babak yang ketiga. Ayat 46 ini kalau kita baca terjemahannya terus disebutkan nama Yusuf. Dia kata, wahai orang yang benar. Okey, ayat 46 ni siapa yang memanggil Nabi Allah Yusuf, kemudian dia menggelarkan Nabi Yusuf ini adalah orang yang benar. Okey, ayat 46 ni ia tuan-tuan kena rujuk pada ayat yang sebelumnya, iaitu ayat nombor 45. Okey, ayat 45 ini adalah seorang lelaki, iaitu rakan sepenjara dengan Nabi Allah Yusuf, yang dia ini telah pun berjaya keluar daripada penjara. Kalau tuan masih ingat, lelaki inilah yang pernah bermimpi pada ayat nombor 36 yang lalu, yang dia mimpi dia telah memerah anggur. Ayat nombor 36 kena rujuk balik. Kemudian lelaki ini, kalau kita baca pada ayat nombor 41, ia telah ditafsirkan mimpinya ia akan berkhidmat kepada raja untuk membuat arak kepada raja. Kena tengok ayat nombor 41. Dan kalau tuan-tuan masih ingat lagi, pada ayat yang ke-43, ni ada pada nota yang lalu, yang mana Allah telah menceritakan kepada kita ada seorang raja, namanya adalah Al-Malik. Ini kena tengok pada ayat nombor 43. Yang raja ini dia telah bermimpi. Bermimpi apa? Ada 7 ekor lembu yang kurus telah memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Lepas tu dia juga bermimpi 7 tangkai yang hijau, 7 tangkai yang kering. Ini ayat nombor berapa? 43. Kemudian raja itu dia panggil orang-orang kanannya
pembesar-pembesar dia untuk tolong dia dapatkan apa maksud mimpi dia tu. Sebab mimpi dia agak pelik. 7 ekor lembu kurus makan 7 ekor lembu gemuk. Kenapa lembu dan kenapa 7? Lepas tu 7 tangkai hijau, 7 tangkai kering. Jadi ayat 44 kita telah pelajari sebelum ini. Para pembesar-pembesar di raja itu, mereka mengatakan bahawa raja tu mimpi sebenarnya mimpi yang tak ada makna pun. Mimpi yang macam sekadar mimpi yang bercampur baur. Tiba-tiba ayat nombor 45, ada lelaki yang kita cerita ni, dia telah terdengar raja itu bermimpi. Akhirnya dia telah minta kepada raja itu untuk hantarkan dia pergi kepada Nabi Allah Yusuf. Itu kita jumpa pada ayat nombor 45 yang dia kata apa? Dia kata, ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Okey, dah jelas? Okey. Lelaki ini, kalau kita masih ingat ayat nombor 45, kita masih ingat ayat nombor 45 dah tak ingat ketupat kan? Nah, ingat ayat nombor 45. Lelaki ni yang jumpa Yusuf ayat 46 ni, dia sebelum raja bermimpi, dia sebenarnya tak ingat pun kisah Yusuf yang tolong dia dalam penjara tafsirkan mimpi. Tiba-tiba disebabkan raja itu bermimpi, maka dia teringat balik. Oh, ada kawan dia seorang dulu dalam penjara. Itu yang dia minta, nak pergi ke penjara. Akhirnya dia pergilah ke penjara. Ketika itu muncullah ayat 46 ni. Ayat 46 ni dia kata macam ni. Dia kata, Yusuf, wahai orang yang benar, dia kata, tafsirkanlah kepada kami tentang 7 ekor lembu yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. Okey. Kemudian dia kata, kemudian ada 7 tangkai yang hijau dan 7 tangkai lagi yang kering. Mimpi ni sebenarnya mimpi siapa? Mimpi Raja Al-Malik yang kita telah baca pada ayat nombor 43 tu. Okey. Jadi lelaki ni dia minta Nabi Allah Yusuf. Sebelum dia minta tu dia puji dulu. Dia kata, wahai Yusuf orang yang benar, tolong kami, tolong tafsirkan mimpi ni. Lepas tu dia kata apa? Lepas dapat tafsir mimpi tu, aku boleh balik semula nanti kepada orang yang hantar aku jumpa engkau dekat penjara ni. Moga-moga mereka mendapat tafsiran mimpi yang mereka mimpi tu. Okey, boleh faham ayat nombor 46? InsyaAllah. Baik. Ayat ni, apa yang kita dapat pelajari? Okey. Belum masuk lagi pada ayat Nabi Allah Yusuf mentafsirkan mimpi. Jadi kita akan masuk. Okey, kita tengok ayat nombor 46 ni apa kita dapat belajar. Nombor 1. InsyaAllah. Nota saya akan bagi minggu ni. Contohnya jangan bimbang. InsyaAllah. Okey. Pelajaran nombor 1 dalam ayat itu, kita jumpa perkataan Siddiq. Siddiq tu apa? Benar. Okey. Jadi pelajaran nombor 1, Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam merupakan seorang yang sangat benar. Dia panggil Siddiq. Tuan-tuan, kita sedia maklum, salah satu daripada 4 sifat wajib Rasul apa dia? Adalah Siddiq, iaitu berkata benar. Dan telah terbukti di dalam Al-Quran, Nabi Allah Yusuf itu adalah seorang yang Siddiq, orang yang benar. Okay. Kemudian daripada pengajaran pertama ni tuan-tuan, kita apabila melihat, mengimbau, memikirkan tentang kisah Nabi Allah Yusuf, kita mesti target kita nak jadi macam Nabi Allah Yusuf adalah seorang yang Siddiq, seorang yang benar. Okey, kenapa lelaki tu kata Nabi Allah Yusuf seorang yang benar? Tuan-tuan masih ingat lagi pada ayat
Yang ke-41, yang Nabi Allah Yusuf kata apa? Engkau ni salah seorang dari engkau nanti akan keluar dari penjara, akan membuat minuman untuk raja. Jadi apa yang Nabi Allah Yusuf tafsirkan itu, ia benar-benar berlaku. Dan kita tahu semasa dalam penjara, Nabi Allah Yusuf adalah seorang yang muhsinin, orang yang baik. Jadi lelaki ni, dia kata, Yusuf wahai orang yang benar. Jadi tuan-tuan, pengajaran dia, kita kena berusahalah menjadi seorang yang siddiq. Sebab zaman sekarang ni ramai yang tak jadi siddiq, orang yang benar. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca ada satu ayat Quran dalam surah Nisa, ada 4 kumpulan manusia yang menjadi teman kita yang terbaik dalam syurga. Ranking dia pertama siapa? Minan nabiyyin, di kalangan para nabi. Nombor 2 siapa? Was-siddiqin, orang yang benar. Nombor 3 siapa? Adalah wasyuhada, orang mati syahid. Nombor 3 adalah orang yang salihin. Jadi kalau kita mati, di hari akhirat Allah kumpulkan kita di kalangan orang-orang yang siddiqin, orang yang benar, maknanya darjat kita tinggi. Allah sebut dalam surah tu An-Nisa. Baik, pelajaran nombor 2 dekat sini kita dapat belajar, zaman dulu sudah dapat dipelajari mereka apabila mereka bercucuk tanam, mereka menggunakan apa? Lembu. Kenapa kita kaitkan lembu dalam bercucuk tanam ni? Ingat tak tadi? Raja tu mimpi apa? Ada 7 ekor lembu yang kurus makan 7 ekor lembu yang gemuk. Lepas tu ada 7 tangkai hijau, 7 tangkai kering. Maknanya dia ada kaitan dengan bercucuk tanam. Okay, kita pergi ayat nombor 47. Kita boleh nampak ayat nombor 47? Nampak kan? Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fazaru fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam secara cepat dan pantas ia mentafsirkan mimpi yang telah dimimpi oleh raja itu dan permintaan rakan sepenjara dengannya. Okey, Nabi Allah Yusuf jawab apa? Dia kata, hendaklah kamu semua hasadtum bercucuk tanam dalam tempoh 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa kamu bercucuk tanam. Okey. Macam mana Nabi Allah Yusuf dia boleh tafsir mimpi raja tu? Jawapan dia, mereka kena bercucuk tanam. Kenapa dia sebut 7 tahun berturut-turut? Ia ada kaitan dengan 7 lembu gemuk, 7 tangkai hijau. 7 tangkai hijau maknanya biji-bijian, gandum-gandum tu, ia dikaitkan dengan 7 lembu yang gemuk. Jadi lembu dikaitkan dengan 7 tangkai yang hijau. Maknanya kat situ kaitan dengan apa? Kaitan dengan pertanian, cucuk tanam. Kenapa 7 tahun berturut-turut? Kerana lembu gemuk yang dimimpi oleh si raja itu. Okey, boleh faham? Lepas tu Nabi Allah Yusuf kata apa? Kemudian apa yang kamu tuai, maknanya biji-bijian tu yang kamu dah ambil dia, potong dia, dah tuai dia, biarkan ia pada tangkai-tangkainya. Jangan dipisahkan, jangan dileraikan biji-bijian tu daripada tangkai. Kecuali
sedikit daripada bahagian yang kamu nak jadikan untuk dimakan. Ni dipanggil teknik apa? Menyimpan makanan, biji-bijian gandum sebagainya tu. Nabi Allah kata apa? Apa saja kau tuai, jangan leraikan dia. Simpan macam tu dengan tangkai-tangkai dia, kecuali kalau kamu nak makan sikit daripadanya, baru dileraikan biji-bijian tu. Okey, syarat tuan boleh faham yang ni. Okey. Ayat ini kata para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir. Menarik, Ibnu Katsir kata ayat ini Nabi Allah Yusuf dia terus tafsirkan mimpi tu tanpa apa? Dia tak pernah pun nak ungkit kembali. Kita masih ingat lagi ayat nombor 42. Tak apa, nanti tengok balik nota. Ayat nombor 42 kan Nabi Allah Yusuf pesan sebelum kawan dia yang datang minta tolong tafsir mimpi ni, kan dia kata engkau ni kalau keluar penjara nanti, engkau janganlah lupa cerita pasal aku dalam penjara ni yang duduk sama-sama dengan engkau. Masih ingat lagi ayat nombor 42. Tetapi lelaki ni dia telah dilupakan oleh syaitan. Akhirnya Nabi Yusuf duduk dalam penjara bertahun-tahun lagi. Tiba-tiba datang balik kawan dia. Ada tak Nabi Yusuf kata apa? Ada tak Nabi Yusuf ungkit balik? Oh, engkau dah sedap-sedap keluar penjara, dah jadi orang rapat dengan raja, engkau lupakan aku. Tiba-tiba nak minta tolong balik. Masa engkau susah, kau cari aku. Masa engkau senang, contohlah macam tu. Nabi Yusuf tak macam tu. Dia tak ungkit apa pun, dan dia tak minta syarat pun. Okey, kalau kau nak aku tolong, engkau tolong lepaskan aku keluar dari penjara. Ada tak Nabi Yusuf kata macam tu? Kita belajar tadi tidak ada. Ayat 47, Nabi Allah Yusuf terus menunaikan permintaan kawan dia. Dia pun tafsirkanlah mimpi tu. Okey, jelas tentang pentafsiran ini. Baik, kenapa 7? Kita telah sebutkan tadi. 7 tahun tu kenapa? Diambil daripada 7 lembu. Kenapa guna 7? 7 tu dikaitkan dengan tahun. Kenapa lembu dan kenapa benih yang hijau tadi dikaitkan dengan cucuk tanam? Baik, apa kita dapat belajar sebelum kita tamatkan ayat ini? Nombor 1, kita dapat belajar daripada kisah Nabi Allah Yusuf, betapa ikhlasnya Nabi Yusuf ni dalam membantu kawan dia ni tanpa meminta sebarang ungkitan ataupun upah. Dia punya ikhlas. Sebab tu kita belajar kisah Nabi Allah Yusuf, jangan kita nampak hanya pada dia tu handsome, ada orang nampak kat situ je. Dia terlupa untuk melihat nilai-nilai murni, akhlak, sikap yang baik yang ada pada Nabi Allah Yusuf. Ikhlas dia. Dia tak minta apa-apa. Boleh tak dia buat syarat? Engkau bagi tahu dekat raja engkau, kalau nak aku taksirkan mimpi, keluarkan aku di penjara. Ada tak? Dia tak minta. Dia tak minta upah pun. Sedangkan dia perlu menunjukkan ikhlas. Okey, nombor 2. Dekat sini kita dapat belajar penggunaan sumber alam yang sedia ada secara maksimum. Apa tu sumber alam? Sumber alam di sini adalah cucuk tanam tu. Kenapa kita kata secara maksimum? Nabi Yusuf kata apa? 7 tahun ni buat apa? Tanam je, dia kata. Jangan berhenti. Dia kata berturut-turut tanam. Jangan biarkan 1 tahun pun tidak dicucuk tanam. Maknanya Nabi Yusuf ni dia kata apa? Gunakan sumber alam pertanian itu. Kan, gandum-gandum yang kamu nak makan itu, tanam dia. 7 tahun berturut-turut. Itu kita dapat belajar. Okey, tuan-tuan, apa tindakan kita yang kita boleh buat selepas tadabbur? Waktu dah 20 minit. Nak tindakan hari ni ke nak tindakan esok? Ini cerita bab negara pagi ni. Okey, ada lebih kurang 4. Esoklah kot saya cerita. Tuan-tuan, ke tak nak hari ni juga?
Boleh. Tuan-tuan okey ke tak okey ni? Alhamdulillah. Nampak macam sedih. Alhamdulillah. Okey. Ada 4 tindakan. Tapi saya ambil satu boleh ya? 1 dan 2. Lepas tu kita sambung. Sebab kita dah 20. 1 minit mungkin tuan-tuan nak sambung tadarus dan sebagainya. Okey. Tindakan nombor 1. Apa yang kita dapat belajar? Daripada kisah Nabi Yusuf tadi, idea dia pandai taksir mimpi tadi itu digunakan untuk apa? Dia gunakan kepakaran untuk kepentingan ekonomi rakyat dan negara. Betul tak? Boleh tak Nabi Allah Yusuf gunakan kepandaian dia boleh taksir mimpi, dia ubah mimpi itu? Boleh tak? Dia boleh buat. Tapi kita dapat belajar kat sini apa? Daripada kisah Nabi Yusuf tadi itu, Allah bagi dia ilmu tahu tentang mimpi tadi tu. Dia tak ambil kesempatan pun daripada mimpi tu. Tetapi apa yang dia buat? Dia berikan kepandaian dia adalah untuk membina ekonomi negara Mesir ketika itu. 7 tahun tanam. Jangan dibiarkan ia tidak ditanam. Jadi tindakan kita tiru macam Nabi Allah Yusuf, gunakan pakaran seperti ilmu yang ada untuk kepentingan ekonomi rakyat dan negara. Bukan pandai fikir untuk apa? Macam mana nak ambil harta negara ni? Ada orang dia Allah bagi dia kepandaian, dia dapat, dia gunakan untuk apa? Macam-macam lah zaman sekarang ni kan, rasuahnya, sakaunya dia rakyat macam-macam lah. Ni saya sebut terang ni sebab Quran sebut macam tu. Okey, tindakan nombor 2. Ni last sekali sebelum kita masuk tindakan nombor 3. Daripada kisah Nabi Yusuf tadi tu, saya nak ajaklah tuan-tuan dan perempuan lah, khususnya orang di Taman Tun Dr. Ismail ni kan, yang mungkin tanah nak bertanam tu tak ada. Mungkin kita boleh bertani secara moden menggunakan kaedah aquaponik. Pernah dengar tuan-tuan? Tuan-tuan ni jenis tunjuk je. Ni berapa sebakul? Berapa sebakul? Tapi kalau boleh, sebab zaman sekarang ni krisis makanan. Jadi yang tak ada tanah nak tanam ni, maka boleh buat apa? Bolehlah menggunakan kaedah aquaponik ni. Dia panggil apa? Kaedah hidroponik campur dengan, dia panggil apa? Aquakultur nama dia. Ni, tuan-tuan boleh ambil daripada kisah Nabi Allah Yusuf. Kita dapat jawapan. Rupa-rupanya kenapa kisah Nabi Yusuf ini Allah nyatakan sebaik-baik kisah? Rupanya ada cerita tentang negara rupanya. Ada cerita tentang ilmu pertanian. Jadi moga-moga 2 pengajaran ni, 2 tindakan ni boleh kita ambil dan kita akan sambung esok. Kita akan bincang lagi Malaysia kena buat apa lagi daripada ayat yang kita baca. InsyaAllah pada minggu hadapan. Minggu hadapan. Esok insyaAllah. Tapi nota paling lewat saya bagi hari Jumaat. Boleh tuan-tuan? Ya? Tuan-tuan kena bagi saya sedikit waktu panjang sikit. Cuti seminggu ni memang tak sempat untuk disiapkan nota. InsyaAllah. Paling lewat saya cuba hari Jumaat. InsyaAllah. Baik, kita jumpa esok pagi. Kita sambung lagi tindakan nombor 2 dan tindakan nombor 3. Kerajaan kena buat apa? Rakyat kena buat apa? Berdasarkan tafsiran mimpi Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi kita semua kena bangkit daripada mimpi. Kena terjemahkan dalam bentuk yang realiti. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.